Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Nama saya Nurul Amal binti Azhar. Saya merupakan pelajar kelas D Diploma Pasca Siswazah Pendidikan sesi 2023 dan 2024 di Universiti Sultan Zainal Abidin, Gong Badak. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi dengan rakan-rakan sekalian satu artikel yang bertajuk Peran Guru sebagai Ejen Pembaharu dalam meningkatkan kualitas pendidikan karakter siswa sekolah dasar di era digital 4.0. Jika kita lihat pada tajuk artikel ini, kita dapat kenal pasti bahawa artikel ini diterbitkan di negara Indonesia pada Ogos 2022 dalam Jurnal Pendidikan Tampusai. Artikel ini ditulis oleh 4 orang siswazah di Universiti Pendidikan Indonesia yang terdiri daripada An-Nisa An-Najmu Al-Inu, Desnita Fitriani, Elsa Amalia dengan Mok Laki. Objektif kajian ini memfokuskan kepada memberi informasi tentang kepentingan peningkatan pendidikan karakter pada era 4.0 dan metodologi kajian yang digunakan oleh penulis iaitu kaedah kualitatif yang mana penulis menggunakan literasi serta deskriptif untuk mendeskripsikan lagi suatu fenomena berdasarkan pengalaman responden serta hasil pemerhatian yang dijalankan untuk penulisan artikel ini. Antara isu utama yang diketengahkan oleh penulis dalam penulisan artikel kali ini iaitu permasalahan sosial di kalangan pelajar-pelajar sekolah di Indonesia, terutamanya di kalangan pelajar sekolah dasar iaitu sekolah rendah, dan hal ini menyebabkan berlakunya kemerosotan dan penurunan nilai-nilai akhlak di kalangan pelajar itu sendiri. Permasalahan sosial yang berlaku di Indonesia sekarang ini antaranya ialah vandalisme, tidak menghormati guru, meninggikan suara, bersikap biadab dengan orang tua, bersikap kasar dengan individu yang lain dan tidak menyapa guru dan orang tua di sekolah. Oleh itu, kajian ini menyatakan beberapa kepentingan dalam peningkatan kualitas pendidikan karakter di sekolah untuk mengatasi masalah tersebut. Sebelum kita mengupas lebih lanjut tentang kepentingan pendidikan karakter yang ingin diketengahkan oleh penulis, ayuh kita sama memahami konsep karakter itu sendiri. Karakter ini daripada bahasa Yunani dan Latin, iaitu karakter yang bermaksud satu sifat yang mendorong kepada kebiasaan sehingga ia menjadi satu keyakinan kepada individu tersebut dalam kehidupan seharian dia. Okey, erti kata lain, kita boleh katakan bahawa satu tabiat, karakter ni satu tabiat, satu sifat manusia yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan seharian dia. Sebagai contoh, rutin harian kita pada waktu pagi, apa yang kita buat, apa yang kita biasa buat, dan benda kebiasaan itu merupakan karakter kita, dan ia menjadi tanda khusus untuk membezakan kita dengan individu yang lain. Rutin harian kita itu akan menjadikan satu tanda khusus kita bahawa kita, ini karakter kita dan membezakan kita dengan orang lain. Seterusnya, pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang diketengahkan oleh penulis iaitu menggabungkan dua perkataan iaitu pendidikan dan budi pekerti. Karakter, budi pekerti. Dan tujuannya, kenapa pendidikan karakter ini diwujudkan? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahawa ia untuk melahirkan generasi yang akan datang yang memiliki sifat takwa, patriotisme, bersabar dan bertanggungjawab menjelang 2045. Dan hal ini selari dengan penumbuhan budi pekerti dalam Akta Permendikbud nombor 23 pada tahun 2015. Antaranya ialah untuk menjadikan sekolah ini sebagai taman ilmu pendidikan. Yang kedua, untuk memupuk akhlak daripada peringkat keluarga, sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, untuk menjadikan sekolah ini sebuah gerakan Kementerian Sekolah dan Keluarga. Akhir sekali, untuk mengembangkan persekitaran dan pembudayaan belajar di kalangan pelajar sekolah dari segi aspek keluarga, masyarakat dan sekolah. Namun, apa yang berlaku sekarang ini berbeza apabila kita melihat kepada permasalahan sosial yang berlaku di sekolah. Pelajar-pelajar ini terlampau terdedah dengan perkembangan teknologi. Apabila berkembangnya suatu perkara, sesuatu teknologi itu, maka akan berlaku perubahan tamadun di kalangan kelompok masyarakat tersebut. Hal ini kerana mereka terlampau terdedah dengan budaya-budaya barat, perkongsian kandungan yang ada dalam teknologi tersebut.
Jadi, untuk kita kenal pasti adakah generasi sekarang ini, pelajar-pelajar Indonesia merupakan generasi digital, penulis telah meng-highlightkan beberapa ciri-ciri generasi digital. Antaranya ialah sibuk membuat akaun di media sosial. Mereka akan mewujudkan beberapa akaun dalam media sosial. Kadang-kadang dalam satu apps akan ada 3 akaun. 3 akaun untuk satu apps tersebut. Yang kedua, mereka lebih sifat terbuka, lantang bersuara dan berfikiran lebih agresif. Hal ini kita dapat lihat bahawa mereka ini dipengaruhi oleh pembawakan budaya barat. Yang ketiga, mereka mahu mendapatkan kebebasan bersuara. Mereka merasakan pandangan mereka, pemikiran mereka itu adalah hak yang benar dan mereka ingin suara mereka didengari. Yang keempat, mereka memiliki kemudahan dan kepakaran untuk melayari internet dan mengasaskan mana-mana platform seperti Google, Yahoo dan sebagainya. Oleh yang demikian, pentingnya pemantauan penggunaan teknologi di kalangan anak-anak pelajar ini daripada guru, pihak sekolah, masyarakat, terutamanya sekali ibu bapa yang merupakan individu paling rapat dengan anak-anak pelajar ini. Dan pemantauan yang dilakukan oleh ibu bapa ini dikenal pasti sebagai digital parenting. Persoalannya di sini, apakah peranan ibu bapa dalam digital parenting? Penulis telah meng-highlight beberapa peranan ibu bapa dalam digital parenting, antaranya iaitu mengawal penggunaan alat teknologi itu, iaitu gadget, telefon, tab, komputer, laptop, serta meletakkan had masa dalam penggunaan gadget tersebut. Seterusnya, memberi kefahaman kepada anak-anak tentang keburukan penggunaan internet dan gadget. Hal ini kerana untuk mengelakkan mereka menjadi ketagihan dalam penggunaan gadget dan internet. Adapun ibu bapa juga perlu memantau kegiatan anak-anak sewaktu mereka menggunakan gadget tersebut. Hal ini kerana kita tidak tahu mereka berinteraksi dengan siapa, mereka bermain dengan siapa dan mereka menghubungi dan mendapatkan maklumat melalui apa. Oleh itu, ibu bapa perlu mewujudkan komunikasi dua hala di antara anak dengan ibu bapa itu sendiri supaya mereka meluangkan masa lebih lama dengan ibu bapa berbanding dengan gadget. Cara ini juga akan membantu mereka dalam memperbaiki dan menambah baikkan lagi kemahiran bersosialisasi dengan masyarakat. Penulis juga ada menyatakan beberapa kebaikan dan keburukan penggunaan internet. Antaranya ialah pelajar sekolah rendah lebih mudah untuk mengakseskan maklumat serta menyampaikan maklumat dengan cepat. Seterusnya, ia akan menjadi satu alat yang mudah untuk mereka berkomunikasi, untuk mereka menyampaikan kerja rumah, menanyakan soalan, berbincang dengan kawan-kawan dalam internet. Seterusnya, penggunaan teknologi ini juga akan memudahkan pelajar untuk mendapatkan bahan belajar dengan mudah dan cepat. Akhir sekali, dengan menggunakan alat teknologi ini, dia akan menguatkan lagi kemahiran interpersonal di kalangan pelajar sekolah rendah. Mereka dilatih untuk bertukar pandangan dan pendapat bersama dengan kawan-kawan baru mereka di dalam internet. Kontradiksinya, terdapat keburukan penggunaan teknologi. Antaranya ialah mereka tidak peka dengan tugasan sekolah serta lalai dalam menunaikan ibadat yang sepatutnya menjadi amalan harian mereka. Mereka juga kurang bersosial dengan masyarakat sekeliling. Mereka hanya menganggap dunia luar ini sebagai satu ancaman. Jadi, untuk merasakan diri mereka ini selamat, mereka menggunakan teknologi ini untuk berkomunikasi serta mengasingkan diri mereka daripada masyarakat luar. Akhir sekali, penggunaan teknologi ini juga akan menjejaskan penglihatan mereka dan menyebabkan perkembangan fizikal dan mental mereka terbantu. Oleh sebab itu, pentingnya pendidikan karakter di peringkat sekolah rendah untuk mewujudkan, untuk melahirkan, untuk membentuk kemenjadian pelajar yang memenuhi dasar falsafah pendidikan negara Indonesia itu sendiri. Seperti yang dinyatakan oleh Nur Utami dan Mustadi 2017, persekitaran pembelajaran adalah faktor luaran yang mempengaruhi pencapaian pelajar dan sekolah rendah merupakan pusat utama, pusat permulaan dalam pembentukan karakter anak murid itu. Hal ini kerana persekitaran sekolah ini akan mempengaruhi pembentukan karakter anak-anak murid itu. Apa yang mereka lihat pada guru, apa yang mereka lihat kepada kawan-kawan mereka, mereka akan menjadikan karakter itu, perbuatan itu satu tabiat dalam kehidupan dia. Sebagai contoh, mereka melihat senior tahun 3, tahun 5 membuang sampah dalam tong sampah. Jadi kanak-kanak yang berumur 7 tahun ini akan melihat perbuatan tersebut dan menjadikan itu satu contoh teladan yang baik.
Oleh yang demikian, perlunya guru dalam memainkan peranan dia sebagai ejen pembaharuan dalam membentuk, dalam meningkatkan kualiti pendidikan karakter di sekolah rendah. Antara peranan guru yang pertama iaitu menunjukkan sikap peduli kepada anak-anak supaya mereka merasakan di sekolah ada orang yang memahami dan masih lagi peduli tentang keadaan mereka. Yang kedua, guru perlu mewujudkan suasana kelas yang kondusif, inovasi dan interaktif supaya wujudnya persekitaran pembelajaran yang kondusif, selesa dan seronok untuk pelajar-belajar di sekolah. Yang ketiga, guru perlu menjadi suri teladan yang baik dalam pembentukan karakter anak-anak pelajar di sekolah. Guru perlu menjadi qudwatul hasanah, perlu menjadi role model supaya anak-anak ini dapat dibentuk melalui pemerhatian mereka di sekolah. Mereka akan melihat bagaimana guru berkomunikasi. Mereka akan belajar bagaimana guru berinteraksi dengan masyarakat. Oleh itu, pentingnya guru menjadi role model, menunjukkan qudwatul hasanah, suri teladan yang baik supaya mereka dapat mempengaruhi pelajar secara tidak langsung. Akhir sekali, guru perlu menyusun peraturan disiplin dalam bilik darjah. Hal ini kerana untuk melatih pelajar supaya mereka lebih berdisiplin dan lebih tersusun dan teratur dalam merancang kehidupan seharian mereka. Peraturan disiplin yang ditetapkan oleh guru dalam bilik darjah akan melatih pelajar untuk menjadi lebih disiplin dan tersusun serta memperkemaskan lagi karakter mereka dengan karakter-karakter yang hasanah, yang baik dan terpuji. Kesimpulannya, pendidikan karakter ini bukanlah suatu perkara yang dilakukan dalam keadaan berkala, tapi ia perlu berterusan. Hal ini kerana karakter akan terbentuk jika sesuatu tabiat itu dilakukan secara berterusan sehingga ia akan menjadi satu kebiasaan. Oleh itu, setiap pihak perlu memainkan peranan mereka dalam meningkatkan kualiti pendidikan karakter di sekolah, terutamanya sekali guru sebagai ejen pembaharuan di sekolah kerana apa? Mereka datang ke sekolah untuk mempelajari. Walaupun pendidikan karakter ini bukanlah suatu subjek kurikulum sekolah, tapi ia merupakan satu pendidikan yang berterusan secara tidak langsung dan langsung yang berlaku di sekolah. Oleh itu, setiap pihak perlu memainkan peranan mereka, terutamanya sekali guru sebagai ejen pembaharuan dalam meningkatkan kualiti pendidikan karakter di sekolah. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Kita sudah sampai kepada penghujung video. Terima kasih kerana menonton perkongsian saya pada hari ini. Jika anda ada sebarang pertanyaan dan ingin berkongsikan pendapat, boleh komen di section komen di bawah. Jangan lupa untuk tekan button like dan share. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.